kita lihat bersama-sama hari ini. Di mana N dia masih 1, 2, 3, 4 lah, macam itulah. Bilangan orang, bilangan tidak boleh terima perpuluhan, kamu kena tahu. Tidak boleh terima negatif juga, tidak boleh terima perpuluhan sebagai jawapan. So, sekarang situasi kamu adalah apa? Sekeping duit siling dilempar sebanyak 3 kali. So, N kamu berapa? 3 lah kan? Okay. X adalah mewakili bilangan mendapat angka. So, apakah P kamu untuk mendapat angka daripada 1 duit siling? Cuba fikirkan. Berapa kebarangkalian untuk mendapat angka? Macam mana mencari? Dia tidak bagi P tu kan? So, kena cari sendiri. Guna rumus ini. Okey, mendapat angka daripada muka duit siling. Jana angka lah A lah. So, masih A lah. So, bilangan angka pada sekeping duit siling berapa? Ada berapa muka yang berangka dekat duit siling? Veronica? 1. Jadi berapa muka jumlah sampel kamu muka pada duit siling tersebut? NF ada 3 muka dekat duit siling. 2 saja. So untuk mendapat angka dia adalah 1/2 lah. 50% lah. Betul tak? Okay. So ini kamu kena cari sendiri ya. Sebab benda ini dia boleh dicari. Macam soalan dadu. Kamu dapat kebarangkalian itu boleh dicari sendiri ya. So dia tidak akan bagi kamu. Seperti duit siling punya soalan. So kamu akan dapat jawapan kebarangkalian itu. That's why dia tidak bagi kamu. Okay. Ataupun kalau dia bagi kamu bilangan lah. Dia sudah bagi bilangan berwarna merah, bilangan berwarna putih. Macam bola itu. Dia sudah bagi bilangan. So dia tidak akan bagi kamu nilai P tersebut lah. You kena cari sendiri guna rumus ini ya. Okay. So P untuk soalan ini sekarang untuk mendapat angka adalah 1/2. So Q adalah tidak mendapat angka. 1 tolak dengan 1/2. Kamu juga dapat 1/2. So benda ini kena cari keluar sendiri ya. List out lah. Baru kita akan start mencari memplot graf ya. So nak memplot graf untuk yang ini. Kita kena bina jadual lah. So jadual kita adalah seperti macam mana? Okey. Di sini adalah X semua. X sama dengan R. Okey. So X ini kita sudah belajar semalam macam mana kita menulis X unsur bagi X. Okey. Unsur bagi X untuk soalan ini adalah dari 0 sampai 3. Okey. Mungkin kamu tidak dapat sebab sekeping adik kalian. Mungkin tidak dapat angka pada ketiga-tiga lambungan. Mungkin dapat 1 kali angka, 2 kali angka, ataupun 3 kali angka sahaja. Yang ini sudah belajar semalam. Di mana bilangan untuk X kamu. You terima 0, 1, 2 sampai 3. Okey. So di depan sini adalah, jadual di depan sini adalah X sama dengan A. Iaitu 0, 1, 2, 3. Berhenti ya. Okey. Setakat ini boleh? Boleh. Okey. Then apa kita kena cari? Kita kena cari kebarangkalian untuk setiap unsur di sini dari 0 sampai 3. Okey. Sebab soalan ini taburan ada kaitan dengan kebarangkalian. That's why kita mencari kebarangkalian. Lepas kita list out the unsur. Untuk setiap ini guna rumus yang kita sudah belajar untuk kebarangkalian taburan binomial iaitu NCR. Iaitu rumusnya adalah NCR, PR, Q, N tolak dengan A. Ini rumus untuk kebarangkalian binomial. So, untuk X sama dengan 0 sekarang, dia adalah N kamu berapa semua? N kamu semua adalah 3. Okey. 3 C0. P kamu 1/2 kuasa 0. 1/2 Q kamu kuasa dengan 3 tolak 0, you dapat 0. 3 tolak 0, you dapat 3. So, dapatkan kebarangkalian yang pertama. Tolong cikgu tekan kalkulator. Apakah kebarangkalian untuk X sama dengan 0? Jacqueline, bagi cikgu jawapan lah. Lain kamu bagus sikit.
Nanti Veronica, you tekan untuk yang kedua ini ya. X sama dengan 1, Veronica. Lepas tu, Priska, X sama dengan 2. Lepas tu, Sharon, X sama dengan 3. Esther, kamu tolong cikgu cek jawapan. Jacqueline, sudah ada jawapan? you bagi cikgu dua-dua jawapan lah. Pecahan berapa? 0.125. 0.125. Lagi cikgu perpuluhan lah. Sebab kalau kita nak plot graf, perpuluhan senang dilihat lah. Dia dekat mana. Okey. Untuk X sama dengan 1 pula, 3C1 itu rumus dia. 1/2 kuasa 1. 1/2 kuasa berapa? 3 tolak 1 kuasa 2 di sini ya. Ini rumus kan. Okey. So, yang ini Veronica 0.375. Okey. Lepas tu untuk X sama dengan 2, ini siapa? Priska kan? Okey, 3C2. Okey, Priska tekan. Kabur cikgu. Yang lain kabur kah? Tak. Kamu kabur sebab line kamu tidak bagus. Okey. 3C2 kurungan 1/2 kuasa 2, 1/2 kuasa 1. Untuk yang 0.375. Okey. The last one. Sharon. Okey, kuasa kosong lah sebab 3C3. Okey. So, ini adalah jadual yang kamu kena bina lah. Okey. So, lepas kita bina, cikgu nak kamu cek satu benda. Simbol ini ya, simbol ini kita macam E ini ya. Kita panggil sebagai sigma. Maksud ini adalah jumlah. Jumlah kebarangkalian. P itu kebarangkalian kan. So, jumlah kebarangkalian mesti bernilai 1 untuk semua kesudahan di sini. Sebab kita tahu jumlah kebarangkalian adalah 1 kan. Itu adalah jumlah kebarangkalian. So, jumlah kebarangkalian kamu cari di sini mesti bernilai 1. So, sila tambahkan semua kebarangkalian di sini. Adakah dia bernilai 1? Esther, adakah dia bernilai 1? Ya, cikgu. Okey, so lepas kita cek dia bernilai 1. Okey, so itulah tips Bestari di sini ya. Hasil tambah kebarangkalian bagi semua kesudahan yang mungkin ialah 1. Okey, pastikan dia bernilai 1 Okey, lepas itu kita boleh start plot graf So, macam mana kita plot the graph? Okey, ada dua paksi lah. Okey. Di sini adalah A kamu Sebab A kamu adalah di sini 0, 1, 2, 3. So, ada 4 kemungkinan. So, sini 0. Sama besar. 1, 2, 3. Okey. Lepas paksi ini, paksi menegak ini adalah kebarangkalian untuk semua kesudahan di sana. Mesti ikut skala. Kita plot graf mesti skala. Jangan kamu plot 0.12, 0.37. 0.1 bukan macam itu mesti follow the skala, mesti ada skala. So kita lihat nilai kebarangkalian, paling tinggi 0.375, paling rendah 0.125. So kita bagi skala 0.1 lah, 0.2, 0.3, 0.4. Yes? Kosong ada di sini. Oh. Ini kosong untuk paksi Y saja. Paksi X, paksi A ini tidak ada kosong. So, that's why cikgu tidak akan letak kosong di tengah-tengah. Boleh faham? Okey, kosong untuk nilai paksi Y kosong, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Untuk paksi A ini tak ada label apa-apa dekat kosong di sini sebab kosong kita masih di sini. Ini graf taburan binomial. Dia beza sikit dengan graf yang biasa.
Okey, tidak sama dengan graf biasa kita. Okey, lepas itu kita cari nilai ya. Apabila X sama 0, jawapan kamu adalah 0.125. So 0.125 dia ada di sini kan? Agak-agak lah. Sebab kita lakar graf kita. Kalau you guna graf paper, dia akan kamu dapat cari titik dia dengan betul lah. Kalau kita lakar saja, dia agak-agak saja. Kalau dia X sama dengan 1, 0.375. 0.375 sudah lebih daripada setengah. So you kena lebih. Ini pun sama di sini. Ini pun sama di sini ya. 0.125. Okey. Lepas you tandakan semua, guna pembaris untuk sambungkan garisan dia. Masih cun-cun lah, cikgu sudah lari. Okey. So, kita boleh baca nilai kebarangkalian yang melalui graf. Kalau soalan kata, ini graf dia lah. Ini jawapannya. Kalau soalan minta you cari, kebarangkalian X sama dengan 1. Apa jawapannya? Baca graf kamu lah. Dia baca dari graf kamu. 0.375. Okey. Kita boleh cari jugalah kalau dia bagi graf dalam soalan kamu. Kita baca melalui graf lah setiap kebarangkalian di sini. Boleh setakat ini untuk lakar graf. So, ini jawapannya. Ini cara untuk melakar graf. List out NPQ kamu. List out setiap unsur untuk soalan ini. Then, kamu cari setiap kebarangkalian untuk unsur yang kamu list out di sini. Lepas kita cari guna rumus. Then, pastikan jumlah kebarangkalian adalah bernilai 1. Okey? So, kamu salinkan yang ini. Cara mendapat kebarangkalian untuk angka kena ada juga. Salin juga apakah rumus yang kamu guna untuk dapat 1/2 di sini ya. Okey, kita teruskan. Okey, yang ini cikgu nak kamu orang cuba buat. So, ada 2 soalan di sini ya untuk plot the graph. Tentukan taburan binomial untuk X dan plot graph dia. Okey. Dan di sini soalan ini dia ada beza sikit daripada apa yang kita belajar lah untuk mencari kebarangkalian. Tetapi rumus yang kita guna masih tetap sama. Kamu lihat soalan yang pertama ini, latihan pengukuhan 3. Dia bagi kamu bilangan. Seramai 100 daripada 500 pelajar di sebuah sekolah menengah mempunyai akses internet di rumah. Satu sampel 3 murid dipilih. Jadi, N kamu untuk soalan ini adalah N kamu untuk soalan ini adalah 3. Sebab ada 3 lah. Sampel kamu 3 orang. Okey, P kamu berapa pula leh? Okey, P kita kena terus lihat lagi ya. P kita soalan dia nak apa? Sekolah yang mempunyai akses internet. So, P kita adalah untuk yang akses internet lah. So, macam mana kita cari P sekarang? Yang ada akses internet. Ada dia bagi kebarangkalian di sini? Tidak. Tetapi dia bagi bilangan. So, soalan yang tidak bagi P ya, kamu kena cari P kamu itu sendiri dengan menggunakan rumus NA over NS sendiri. Okey? So, bilangan sebab soalan kamu adalah yang akses internet. So, P yang kamu tulis di sini mesti untuk akses internet punya P ya. So, dia sudah bagi di sini. 100 daripada 500 mempunyai akses internet.
Jadi NA kamu berapa? Berapa pelajar yang mempunyai akses internet? 100. Sampel kamu ada berapa orang? Bermaksud jumlah orang yang dia ambil lah. Jumlah orang berapa? Ada 500. Okay, so kita mesti mencari P dengan menggunakan rumus NA over NS tersebut kalau soalan tidak bagi. And then dia bagi bilangan. So jawapan di sini 1/5 loh. So P kita yang ada akses internet 1/5. Q kita adalah 4/5. Okay, ini cara untuk mendapatkan P ya. Kalau dia ada bagi kamu bilangan. So, lepas kita ada NPQ, then sila buat jadual seperti tadi. Okay. And then cari kebarangkalian untuk setiap unsur X kamu. Sila list out your X. Your X kamu dari 0 sampai 3. Sebab hanya ada 3 murid sahaja yang kamu pilih. Okay. Lepas tu kamu boleh plot the graph lah. Yang ini tak ada masalah. Cikgu lihat. Yang ini adalah soalan yang tricky lah yang cikgu kata. P yang dia bagi di sini berapa? 70 bahagi 100. Tukar dia kepada kebarangkalian 0.7. Tetapi 0.7 ini adalah untuk yang lulus. Okay. Then, N kita berapa di soalan ini? Jacqueline? Satu. Hah? Kamu dekat mana? Cikgu sudah dekat soalan 2, Jacqueline. Oh. N. 4 orang. So, P kita boleh ambil 0.7. Tak boleh. Okay. So, kenapa tak boleh? Betul jawapan kamu. Kenapa tak boleh? Nombor bulat. Ha? Cikgu kata kebarangkalian. Apa nombor bulat? Kebarangkalian P sekarang. Soalnya 0.7. Ha? Tidak faham. Berapa P kita untuk soalan ini? Kebarangkalian untuk soalan ini? 0.7. Boleh ambil 0.7? So, jawapan kamu 0.7 lah. Okay. So, jawapan Veronica? 0.7. 0.7. Jawapan Esther? 0.3. Jawapan Sharon? 0.3. Jawapan Priska? 0.3. Jawapan siapa lagi? Angela? 0.7. Okay. Jawapan yang sebenar adalah 0.3. Okay. Kenapa? Cikgu sudah kata P kita kena baca soalan. Jangan anggap dia bagi 0.7, you terus ambil 0.7. Tadi cikgu sudah remind kan? Okay. Baca soalan kamu. Tentukan taburan binomial bagi bilangan calon yang gagal. Nampak perkataan ini? Gagal. Dia nak gagal. Tetapi 0.7 adalah kebarangkalian untuk lulus. Okay. So, P kita mesti yang gagal. Sebab soalan kita nak gagal punya soalan. Cuma dia bagi lulus punya maklumat kan? So, P kita mesti untuk yang gagal lah soalan kita. So, yang lulus adalah 0.7. Yang gagal berapa? 1 tolak 0.7. You dapat yang gagal lah. Itu cara dapat jawapannya. Okay. So, P kita mesti yang gagal. Ini adalah untuk yang P yang lulus. You tulis macam ini. Ini P lulus. Okay. Soalan kamu nak gagal. So, P mesti untuk yang gagal. Gagal adalah 0.7. Lulus adalah gagal adalah 0.3, lulus adalah 0.7. Lepas tu Q kita 0.7. Boleh?
Okay, itu yang cikgu mention sebentar tadi ya. Baca soalan kamu ah. Lepas kita ada NPQ dengan betul. Okay. Then you list out your unsur bagi X kamu. Unsur bagi X dari berapa sampai berapa? Veronica? 0 sampai 4. Yes. Sebab N kamu sampai 4 orang sajalah. Dan kamu bina jadual seperti tadilah. Boleh semua setakat ini? So, sila berhati-hati dengan soalan. P kamu terutamanya. Baca soalan kamu dengan berhati-hati. Ya. Baru kamu dapat tidak membuat kesilapan untuk skor bahagian taburan binomial kamu ini. Ya. Okay. So, ini kamu orang siapkan sendiri. Okey, lepas itu cikgu nak pergi ke bahagian ini ya. Rumus baharu untuk taburan binomial, selain kita ada rumus kebarangkalian tersebut iaitu NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R tersebut kita ada lagi 3 rumus di sini. Di mana 3 rumus ini, so cikgu tunjukkan formula list Formula list kamu ada di sini. Mana formula list pergi? Cikgu tunjukkan rumus. Tengok adakah rumus ini ada dalam formula list kamu orang. Kalau tidak ada, kena hafal. Mesti hafal. Tidak hafal, kamu tak dapat skor soalan kamu. So, kamu lihat formula list kamu. Apakah rumus yang ada untuk topik ini? Kamu hanya ada 24 rumus sahaja. Sangat kesian. Okey. Rumus taburan binomial, dia ada di sini yang ke-8. Ini ada. So, you tak hafal, tak ada masalah. Ini rumus untuk mencari kebarangkalian. Dia juga ada bagi kamu ini P tambah Q sama 1. Okey. Ada rumus min semua itu? Tidak ada. Okey. So, untuk 3 rumus yang ada di sini, yang kita akan belajar nanti, sebentar saja, dia tidak ada dalam formula list kamu. So, perlu hafal. Okey. So, yang pertama, min. Kamu nampak perkataan min itu simbol dia. Sila ingat simbol untuk min. Sebab bila kita nampak perkataan min, kita kena tukar perkataan itu ke dalam mathematical symbol. So, kita akan tulis min. Juga akan tulis min sama dengan NP sebagai rumus dia. Variance, ini simbol variance. Rumusnya adalah NPQ. Sisihan piawai tanpa kuasa 2 lah. Variance ada kuasa 2. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. That's why kuasa 2 dia pindah ke belakang sini. So, ada satu bumbung dekat NPQ ini ya. So, 3 rumus ini sila hafal lah. So, bila kamu nampak soalan kamu ada kaitan dengan min, variance ataupun sisihan piawai, kita akan gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soalan. Okey? Okey. Nanti ya, sekejap. So, sekarang kita lihat soalan. Sebuah kotak mengandungi 5 biji bola merah. So, cikgu lukis gambaran. 5 biji merah. Merah. Lepas tu 3 kuning. And then 3 kuning, 4 biru. Okay. Lepas tu kamu pilih berapa? Sebiji sahaja dipilih daripada kotak dan diganti balik. Proses ini berulang 150 kali. Cari min dan sisihan piawai mendapatkan bola kuning. Itu soalan kamu. Bola kuning. Okey. So, N dia berapa? Berapa kali semua? Ulangannya 150 kali. Dia kena tahu N kamu adalah 150. Kebarangkalian adalah untuk apa? Soalan kamu dekat sini bola kuning. Okey? So, apakah P untuk mendapat bola kuning? Rumus yang kamu guna adalah sebab dia bagi So, rumus yang kamu guna adalah rumus inilah. Bilangan kuning sebab soalan kamu kuning. Dia bukan nak merah, dia bukan nak biru. Okey? Bilangan kuning yang kamu ada dengan jumlah sampel kamu. Bahagi dengan jumlah sampel itu adalah rumus dia lah untuk kebarangkalian.
So, berapa bilangan bola berwarna kuning yang kamu ada sekarang? Priska? NK kamu berapa? Sebab kita nak mencari keberangkalian. Baru kita dapat menjawab soalan. Ha? Soalan kamu ada di sini. Ya. Kamu boleh dapat bilangan di dalam soalan kamu ataupun dalam gambar raja yang cikgu lukis. Ha? You cari di sini pun boleh. Ya. Bilangan kuning, bola kuning yang ada? Tiga. Okay. Berapa jumlah sampel kamu? Jacqueline? NS? 12. 12 semua. 5 tambah 3 tambah 4. Okay. 12 oh. NS ha? Sebab ini adalah kotak. Semua benda dalam kotak ni adalah sampel kamu lah. Untuk mendapat bola kuning. Ha? So, and then kamu dapat 3/12. Dia dapat diringkaskan. Ha? Sila bagi cikgu jawapan yang sudah diringkaskan. Ha? Lepas you mencari P ni. Ha? So, P untuk soalan mendapat kuning 1/4. So, kena cari Q. Ha? Q adalah 1 tolak 1/4. You dapat 3/4 loh. Okay. Lepas you dapat semua maklumat ini. Baru kita dapat mencari min dengan sisihan piawai. Okay. Guna rumus ini ya. So, min. Jangan tulis min lah perkataan lah. Bila kita nak menjawab soalannya mesti ditukar kepada mathematical symbol lah. Min salin rumus dahulu. Iaitu N kamu 150. Darab dengan P kamu 1/4. So, jawapan di sini tolong cikgu tekan calculator. Okey, apa jawapan dia Sharon untuk min mendapat bola kuning? $75.2. Okey, so ini jawapan dia. Boleh bagi cikgu pecahan. Kalau you nak bagi perpuluhan, pastikan yang 4 angka bererti ya. Okey, so ini jawapan min lah. Untuk sisihan piawai pula, soalan yang kedua sisihan piawai. So, rumus sisihan piawai ini simbol dia. So, mesti salin simbol lah. Kita tidak akan salin perkataan punya dalam matematik ya. Okey. So, rumusnya lepas you salin, gantilah N 150, P 1/4, Q 3/4. So, macam mana tekan? Boleh tekan bumbung itu sekarang? Boleh tekan bumbung? Angela? Tidak boleh, yes. Selesai tekan nilai di dalam bumbung itu dahulu. Iaitu 150 kurungan 1/4. Darab lah, cukup tekan darab 1/4. Darab dengan 3/4. Okey. So, jawapan dalam bumbung shift ni ya. Okey. Ya. 225/8. Okey. Lepas itu, baru kita tekan bumbung. Selesaikan nilai bumbung answer inilah. So, jawapan 5.303. 4 angka bererti ya. 5.303. Ini cara untuk menjawab sisihan piawai ataupun variance lah. Soalan yang ada kaitan dengannya. Penggunaan rumus sahaja. So, sama juga you salinkan contoh yang ke-8.
Sorry ya. Okay, so kita pergi ke soalan yang contoh yang ke-9. Contoh ini juga nak lihat. Okay, contoh yang ke-9. Cikgu bagi kamu orang masa cuba boleh? Diorang cuba soalan yang ke-9, nanti cikgu pilih pelajar untuk menjawab soalan. Okay, Sharon dengan Cikelin sudah siap. Fania sudah siap. Vero juga sudah siap. Rizka. Okay. Okay, so cikgu nak Jacqueline, kamu bagi cikgu NPQ, nilai untuk NP dengan Q untuk soalan ini. Ya, Jacqueline. N720. P. Ialah 25. Q. Tujuh puluh lima. Atau 30. Okay, lepas tu soalan. Okay, rumus untuk mean, Sharon. Oh, cikgu lupa bagi tahu kamu macam mana baca perkataan ini ya. Perkataan simbol ini kita baca dia sebagai mu. Mu sama dengan, okay, mu. Ini adalah sigma kuasa 2. Okay, sigma. Okay, ataupun yang bagi cikgu variance pun. Okay, tetapi mean itu mu. Mu sama dengan apa, Sharon? NP. Okay. Lepas tu, Priska, kamu jawab soalan mean ini. Gantian kamu.
720 2/5. Jawapan? 288. Okay. Lepas tu dia nak, thank you. Kemudian variance, ha? So variance, rumus variance Veronica. Sigma kuasa 2 sama dengan MPQ. Okay. Penyelesaian Fania 710 darab dengan 2/5. Lepas tu darab dengan 3/5. jawapan. Jawapan 172.8. Okay. So ini cara untuk menjawab soalan yang ada kaitan dengan mean dan variance. Ha? Rumus kena hafal sebab tidak diberi. Okay. So ini adalah dua contoh sini adalah contoh yang senang. Ha? Sebab kamu hanya perlu hafal rumus dengan ganti dalam rumus. Ha? So kadang-kadang soalan kamu dia bagi jawapan untuk mean dengan variance. Ha? Yang itu kamu kena buat gantian untuk menyelesaikan soalan kamu lah. Okay. Tetapi masih menggunakan rumus yang sama lah. Okay, itu kita akan lihat kalau kamu jumpa soalan seperti ini, kita akan bincang lah. So latihan kamu hari ini juga akan berhenti di sini saja. Sebab yang bawah itu dia soalan penyelesaian masalah sudah. So latihan kamu orang hari ini adalah dekat latihan pengukuhan 3, plot graf, 2 graf. Lepas tu latihan pengukuhan 4, 2 soalan ini ya, 1 dengan 2. Soalan 2 inilah. Ya perlu cikgu bincang soalan 2 ini. Ini kamu orang sambung. Cikgu bincang soalan 2. Okey. Kamu lihat soalan ini ya. N tidak diberi. P tidak diberi. Q memang tidak akan adalah. Sebab dia suruh kamu cari N dengan P tersebut. Tetapi apakah maklumat yang dia bagi kamu? Mean dengan variance. So kita kena tukar dua maklumat ini ke dalam mathematical symbol lah. Mean. Simbol untuk mean. Ini, mean sama dengan 30. Sebab adalah sama kan? You tukar ayat ini ke dalam mathematical symbol lah. Mean sama dengan 30. Another one, variance. Variance sama dengan 22.5. Salin maklumat itu ke dalam mathematical symbol. Sebab dia sudah bagi kamu jawapan, kamu kena ganti rumus sendiri ya. Rumus ganti di mana? Di depan bukan ganti di belakang sebab belakang sudah ada jawapan 30. Rumus untuk mean, NP sama dengan 30. Variance, NPQ sama dengan 22.5. Lepas itu, macam mana kita buat soalan kita? Guna pengantian. Ganti 1 ke dalam 2. Itu adalah maksud cikgu. NP sama 30. Cikgu terus gantilah. Sebab sini pun ada NP mah. So, semua NP ini adalah 30. Q tak ada. Salin. 22.5. Iaitu ganti 1 ke dalam 2. Okay? Sebab, and then lepas you ganti, dia boleh bantu kamu dapatkan Q kamu, bah. Jangan risau, you can get the Q first, tak ada masalah punya. So, pindah dia. 22.5 bahagi 30. Apa jawapan Q kamu di sini? Veronica, tolong cikgu tekan. 0.75. Okey. You sudah ada Q. Boleh cari P? Boleh kan? Okey. So P macam mana cari? Satu tolak lah. Macam biasa. Nak cari P, nak cari Q memang saling tolak lah. Okey. Sebab kita ada satu rumus lagi. Jangan lupa. P tambah Q sama dengan 1. Okey. So you sudah ada Q 0.75. So, P adalah 1 tolak 0.75 lah. Sama saja, Mak. Okay? So, iaitu kamu akan dapat P kamu lah. Walaupun kamu dapatkan Q dahulu. 0.25. Boleh faham? So, lepas dapat P kamu, apa you buat? Pengantian tu masuk ganti lah. Ganti masuk ke sini untuk cari N kamu yang diminta pada soalan ini. N dan P. Okay? Iaitu N, P tak ada jawapan, P sudah ada.
ganti sama dengan 30. Pindah lagi lah, you can get the N. Okay, so apa jawapan N di sini? Priska? Okay, N tu bilangan lah. Pastikan you dapat jawapan yang cantik. Tak ada perpuluhan. Kalau you orang tekan-tekan dapat perpuluhan, N kamu memang salah. P kamu memang salah lah. Mungkin Q kamu sudah salah lah. Dia involve many bahagian punya lah. Boleh faham? So, soalan yang sudah bagi kamu nilai, salin dia dalam mathematical symbol. Ini memang adalah langkah kerja untuk semua bab. Bukan hanya bab ini sahaja. Yang sudah ada bagi kamu nilai, you kena salin dia keluar, ganti formula dan terus siapkan dia, terus buat dia ke bawah. Itu memang untuk setiap bab punya cara kerja. Okay? So, kalau minta you cari pemboleh ubah seperti ini, memang kita guna gantian-gantian punya. Okay? So, boleh faham setakat ini? Cikgu, kalau contohlah dia suruh cari varian dengan sisihan piawai kan, kalau jawapan varian kamu dah dapat, lepas tu kamu dah cari sisihan piawai tu, kamu terus punca. Boleh? Boleh you terus bumbungkan. Boleh, tak ada masalah. Betul juga. You terus bumbungkan itulah variance kamu yang kamu dapat itu. Okay? Dia agak sama dengan matematik punya lah. Cuma rumus yang kita guna berbeza mah. Okay? Sebab ini adalah kebarangkalian punya lah. Kita boleh guna kebarangkalian cari means dengan variance juga lah sebenarnya. Okay? Dengan guna rumus yang berlainan. So, kamu orang siapkan 3 soalan sajalah sebenarnya sebab soalan yang kedua di sini cikgu sudah siapkan untuk kamu. And then, besok kita akan jumpa. Kalau cikgu ada nampak soalan yang macam ini dalam buku teks, cikgu akan send dalam grup. Minta kamu orang try out juga. Sebab kemahiran gantian ini sangat penting. Okay? So, kalau tak ada soalan setakat ini, kita bersurailah sekarang. Thank you, kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.